أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Untuk pertama-tamanya insya-Allah kita mulakan sama-sama majlis pada malam ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Insya-Allah selepas kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah, kita sama-sama insya-Allah juga pada malam ini kita mulakan dengan sama-sama bersolawat dengan solawat tafrijiyah insya-Allah bersama-sama insya-Allah. Jadi saya akan baca sedikit dan kita sama-samalah ikut insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah. Yang dihormati Pehin dan seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin muslimat, tuan imam, tuan Bilal, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam ini dapat menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala berada di dalam masjid yang dimuliakan ini. Sama-sama insya-Allah untuk kita menghidupkan majlis, memakmurkan masjid kita pada malam ini, pada setiap malam insya-Allah dengan guru-guru, dengan asatizah. Alhamdulillah, moga-moga masjid kita ini akan menjadi
satu tempat yang bersinar insya-Allah dari pandangan langit insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung, saya akan menyambung perbincangan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini, malam ketiga, kita masih lagi bersama-sama di muqaddimah kepada sirah. Jadi pada malam yang pertama, pada siri yang pertama, kita telah sama-sama melihat kepada sumber-sumber sirah dan kenapa kita mempelajari sirah. Pada malam kedua, siri kedua, kita telah melihat sumber-sumber sirah. Daripada mana sirah ini diambil? Daripada mana kita boleh dapat sirah Nabi ini? Kita boleh baca sirah Nabi daripada mana? Pada malam ni insya-Allah kita akan sama-sama meneruskan perbincangan kita mengenai sirah ni dalam mukadimah ketiga, iaitu tajuknya ialah apakah suasana orang Arab sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan melihatlah asal usul orang Arab, geografi tanah Arab ni, dan juga perangai-perangai orang Arab ni sebelum daripada Islam, supaya kita boleh nampak, kita boleh lihat kenapa mereka ni menentang sangat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada sebab, pokok tak bergoyang. Kalau tak ada benda, ada sebab. Jadi bila kita tahu sebab ni, kita boleh faham kenapa orang Arab ni tak suka sangat Muhammad. Bukan saja-saja, sama juga dengan Firaun, dia tak suka kepada Musa, Nabi Musa, dan juga Nabi Harun. Sama juga dengan orang-orang lain, kaum Nabi Nuh, ada sebab dia tak suka kepada Nabi Nuh, dan begitulah seterusnya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan tengok tentang orang Arab ni. Tanah Arab ni yang asalnya ialah semenanjung tanah Arab sahaja. Dia bukannya semua tanah Arab sekarang ni. Sekarang ni besar tanah Arab ni, Sudan, Afrika, Algeria, Morocco, semua tu dianggap sebagai tanah Arab. Zaman dahulu Arab ni hanyalah, yang dipanggil Arab ni hanyalah semenanjung tanah Arab saja. Kalau dalam peta sekarang ni ialah Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Emirat, Bahrain, Oman, Yaman. Itu saja. Jadi Jordan pun bukan Arab. Sekarang semua Arab lah. Setelah daripada berlaku hijrah orang-orang Arab ni ke tempat-tempat ini, maka mereka berubah menjadi orang Arab. Sebelum daripada tu, asal-asal usul lagi, orang Arab ni memanglah mereka ni berasal daripada keturunan Nabi Nuh lah. Takkanlah asal daripada lain daripada Nabi Nuh. Semua pula berasal daripada Nabi Adam. Tapi Nabi Nuh ni dipanggil sebagai Abul Bashar yang kedua, dipanggil, iaitu bapa manusia yang kedua. Kerana selepas daripada Nabi Adam, bila datang keturunan-keturunan yang ramai ni, akhirnya mereka sesat. Allah Ta'ala dah utuskan Nabi Idris. Diriwayatkan Nabi Idris ni naik ke langit dan kemudian tak nak turun. Kemudian Nabi Syis, ada seorang lagi nama Nabi Syis, bukan Rasul tapi Nabi Syis, juga diutuskan. Tapi selepas daripada tu, dalam senarai 25 orang ni, Nabi Nuh ni yang ketiga. Adam, Idris, Nuh. Masa zaman Nabi Nuh ni, semua orang dah sesat lah. Ini cerita Nabi Nuh ni yang antara yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nak tahu tentang kisah Nabi Nuh ni, jangan tengoklah cerita, nak tengok boleh, cerita ada movie tu, orang putih buat, Hollywood, Noah, dia kata. Cerita dia macam-macam. Dia macam ni. Adalah sikit-sikit yang betul tu, banjir, betul-betul lah. Tapi banyak cerita tu, batulah macam-macam lah. Saya tengok jugalah. Nak beritahunya, nak tengok di mana tak betul dia tu. Memang banyak tak betul. Dan dah orang putih buat ni. Jadi yang Nabi Nuh ini dipanggil sebagai Abul Bashar yang kedua, manusia, bapa kepada manusia yang kedua, kerana tak ada orang yang datang selepas daripada Nabi Nuh ni melainkan semua yang
berada dalam kapal Nabi Nuh tu. Yang dalam kapal masa tu, yang naik dalam kapal tu ialah orang-orang yang beriman sahaja. Yang selain daripada tu binatang. Binatang ada. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran tentang binatang ni. Bukan kita sebut, bukan ulama sebut. Wa min kullin zaujaini. Allah Taala sebut. Allah Taala perintah kepada Nabi Adam, Nabi Nuh supaya ambil daripada setiap binatang ni pasangan-pasangan, dibawa naik. Jadi mungkin ada gajah dalam tu, harimau dalam tu, kambing dalam tu, landak dalam tu, tak tahulah apa benda lagi. Tapi jangan tanyalah pula, dia tak bergaduh ke dalam tu. Dah dalam kapal tu semua harimau ada. Tu jangan macam tu, bukan cerita kita lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memelihara orang-orang yang beriman dalam kapal tu. Ada Nabi Nuh ni ada 4 orang anak. Yang pertama nama Yafis, yang kedua nama Sam, yang ketiga nama Ham, yang keempat nama Kan'an. 4 orang anak dia. Semua ni beriman kecuali seorang, iaitu Kan'an, yang dicerita dalam Quran tu yang berenang. Nabi Nuh tengok dia berenang. Nabi Nuh berkata, marilah sini, join kami. Selamat. Dia kata, no, aku nak pergi atas bukit tu. Bukit ni selamat. Tak ada. Hari tu semua Allah Ta'ala kata semua mati. Jadi tinggallah 3 orang. Turun tu, mendaratlah kapal Nabi Nuh ni di atas satu bukit bernama Judi. Judi nama dia. Judi ni sebut dalam Quran. Nama Judi tu. Cuma orang-orang sekarang ni macam-macam. Ada ulama sebut Judi ni di mana? Ada yang kata di Iraq, ada yang kata di Turki. Tapi yang kuatnya di Turki. Ada satu bukit sekarang ni dikatakan di bukit itulah Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh mendarat, iaitu Bukit Ararat dia panggil sekarang ni. Wallahu a'lam bissawab, kita pun tak tahulah. Quran tak sebut. Quran sebut nama Judi. Jadi orang selepas daripada Quran sebut nama Judi ni, semua pakat beri nama bukit dia Judi. Supaya dapat nama kapal dia Nabi Nuh tu mendarat di situ. Itu tak penting lah bagi kita. Walaupun adalah geologis pergi korek sana korek sini, dia jumpa kayu lah, dia kata ni kapal Nabi Nuh. Wallahu a'lam bissawab. Kita tak wajib percaya pun. Tapi selepas daripada Nabi Nuh ni, anak dia 3 orang ni, Yafis, Sam dengan Ham ni. Yafis ni jadi orang Eropah, keturunan dia. Sam ni jadi orang Arab. Satu lagi Ham. Ham bunyi macam hamburger bunyi. Ham ni kalau dalam bahasa orang putihnya maksud lain. Tapi nama dia Ham, H-A-M. Ham tu keturunan orang Afrika, dia kata. Jadi sekarang ni orang Arab ni macam mana tiba-tiba ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sam ni turun ke padang pasir negeri Arab ni, lalu membentuk satu kaum nama dia Ad. Nabi dia nama Hud. Itu. Jadi itulah permulaan orang Arab. Ni kisah orang Arab ni, nak ceritanya orang Arab. Jadi bermula orang Arab ni daripada kaum Ad. Kaum Ad ni turunnya di mana? Iaitu di satu tempat di kawasan Hadramaut. Hadramaut ni kawasan dekat dengan negeri Oman sekarang ni. Oman, Yaman, itu kawasan tu di padang pasir. Ceritanya lagi ialah Ad ni, kaum Ad ni adalah kaum Arab yang paling pertama. Selepas daripada tu datanglah kaum-kaum Arab yang lain. Macam-macam Arab lah selepas daripada tu. Jadi orang Arab ni dibahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama dipanggil kaum Arab yang Baidah. Ni tak, bukanlah saya nak sebut nama, nanti nama pelik-pelik bunyi. Tapi nama bahasa Arab ni nama, maksudnya ialah orang Arab yang telah pupus. Dah tak ada dah. Kenapa tak ada? Semua mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Antaranya kaum Ad, antaranya kaum Samud. Samud tu pun dah tak ada dah. Allah Ta'ala hancurkan. Rumah mereka masih ada sampai sekarang. Saya tak pernah pergi. Saya pergi ikut internet je, ikut gambar YouTube. Boleh nampak. Saya pergi memang ada. Di satu tempat di utara Madinah, lebih kurang 300 km ke utara Madinah.
Tempat tu nama dia Madain Soleh, nama dia Madain Soleh. Sampai sekarang kalau kita tengok dalam Google Map pun ada, bukit dia warna merah. Dalam bukit tu ditebuk buat rumah. Itu kaum Samud. Kaum Samud ni bapak-bapak kepada kaum yang datang kemudian tu, yang nama dia Nabatean. Nabatean tu iaitu orang-orang yang di Jordan yang korek bukit tu, di Petra. Di Jordan ada satu tempat nama dia Petra. Di Petra ni rumah besar-besar. Itu saya pergi. Mungkin saya pun pergi juga dah. Ambil gambar situ, sempatlah ambil gambar situ. Nak masuk mahal lah, tapi Jordan. Jadi itu tok nenek dia. Asal ni orang Arab ni ialah yang tu, yang Samud tu dah tak ada dah. Mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Ad pun hancur, kaum Samud pun hancur sebab mereka ni lawan nabi-nabi mereka. Jadi sekarang ni itu habislah kaum bangsa Arab yang pertama. Bangsa Arab yang kedua, dia nama orang Arab yang asal yang kedua. Tu. Dia berasal daripada Yaman. Jadi bila kita sebut Yaman, makna sekarang ni kalau nak tahu orang Arab yang betul ialah asalnya Yaman. Itu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran tentang mereka ni dalam surah Sabah. Surah Sabah. Sabah ni tempat, kalau baca juga kisah Nabi Sulaiman, ada kisah Sabah. Jadi Nabi Sulaiman ini dia dah datang kemudian. Kalau nak bandingkan, ni Nabi Hud, ni Nabi Soleh, lepas daripada tu banyak dah. Nabi Ibrahimnya, Nabi Ismailnya, Nabi Ishaqnya, kemudian Nabi Yakub, Nabi sampailah kepada Nabi Musa. Lepas daripada Nabi Musa tu pergi lagi ke depan tu. Pergi lagi sampai kepada Nabi sampai kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman bin Daud, anak kepada Nabi Daud. Nabi Daud ni adalah keturunan daripada Nabi Musa. Jadi makna jauh lah. Cerita zaman Nabi Sulaiman ini ada kisah dia yang dia pernah burung hud tu tengok tu. Pergi mengembara sampai ke negeri Yaman, tengok negeri Sabat. Orang negeri Sabat sembah matahari. Sebab itulah dia balik report. Burung hud ni balik report kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, aku jumpa benda pelik ni. Ada orang tak sembah Tuhan, ada dia sembah matahari. Dia komplain, dia beritahu. Nabi Sulaiman hantar surat. Lepas tu berlakulah akhirnya puteri kepada sahabat tu masuk Islam. Tu cerita dia lah yang panjang lah. Tu cerita. Tapi nak cerita sini, orang sahabat itulah sebenarnya orang Arab generasi kedua. Yang dulu dah tak ada dah. Mereka ni orang Arab di Sabak ni, di negeri Sabak ni sampai sekarang ada di negeri Yaman. Tak berapa jauh daripada Sana'a ada tempat dia, nama Sabak, masih ada lagi empangan dia. Dia orang Sabak ni pandai. Dia buat empangan besar, dia sekat air, dia gunakan air itu untuk tanaman. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pecahkan empangan tu. Tu cerita dia. Saya ni tinggal di di tempat saya tu ada satu empangan besar, nama dia empangan kenyir. Dia kata empangan kenyir tu, kalau empangan kenyir tu pecah, sebab luas empangan tu saja saya rasa lebih berluas daripada negeri Brunei ni. Empangan air dalam tu dalam sangat. Kalau pecah tu dengan saya pun tak ada lah, tapi saya duduk sini lah, tak kena banjir lah. Tapi habis dia katakan. Jadi nak cerita, bila Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada orang-orang Sabak ni, apa yang berlaku? Allah Taala telah pecahkan empangan tu. Semua habis tanaman mereka. Saki-baki manusia yang ada pada masa tu telah berpindah lari ke serata tempat di seluruh tanah Arab tu. Ni cerita pula sampai pula yang kedua, bila mereka ni berpindah, tiba-tiba berjumpalah dengan anak Nabi Ibrahim. Ni cerita. Nabi Ibrahim ni asalnya daripada negeri Iraq. Tapi Nabi Ibrahim ni ada sebut dalam Quran, dia ni orang yang antara keistimewaan dia ialah dia sebut inni muhajirun ila rabbi. Dia kata, aku ni berhijrah kerana Tuhan. Maknanya Nabi Muhammad kita ni berhijrah satu kali,
Tapi Nabi Ibrahim ni banyak kali hijrah dia. Selepas daripada Namrud nak bakar dia tu, Namrud nak bakar Nabi Ibrahim. Jadi tiba-tiba api tak makan dia ni, orang semua takut. Ni apa benda, makhluk apa pula ni Ibrahim ni. Akhirnya mereka lepaskan Ibrahim ni. Tapi Nabi Ibrahim bila dia lari daripada Iraq ni, dia pergi ke satu tempat nama dia Harran. Harran ni di Turki sekarang ni. Dekat sempadan antara Syria dan Turki. Saya pernah sampai situ. Orang kata ni lah tempat Nabi Ibrahim lah, tempat kolam Nabi Ibrahim lah. Betul ke tak saya tak tahulah ni. Tapi dia kata, tapi dalam sejarah memang Nabi Ibrahim pernah pergi ke satu tempat nama dia Harran. Daripada situ dia berpindah lagi ke Palestin. Daripada Palestin dia pergi pula ke Mesir. Pada masa itu dia berjalan 3 orang je. Dia, Sarah dengan Lut. 3 orang je. Sebab orang lain negeri dia tu semua tak nak percaya kepada dia. Sebab itulah dia lari daripada Iraq pergi ke Haran, pergi ke Palestin. Sampai ke Mesir, dia nak pergi ke Mesir. Ni Raja Mesir pada masa tu, ada orang dah di Mesir ni. Raja Mesir pada masa tu nak kacau Sarah ni. Nak buat jahat pada Sarah. Cerita dalam hadisnya dia sebut, bila dia pergi, dia nak pegang Sarah tu, tangan dia jadi keras, tak boleh nak bergerak. Jadi dia minta maaf Sarah, kata maaf, saya tak kacau awak. Tangan dia elok semula. Bila elok semula, nak pegang lagi, nak kacau lagi, keras lagi tangan dia. Akhirnya 3 kali berlaku. Bila cukup 3 kali, dia cakap kepada Sarah dan juga Ibrahim, saya minta maaf lah pada awak. Lalu diberikan seorang anak dia. Setengah riwayat yang kata hamba, tapi riwayat yang kuat kata bukan hamba, anak dia, anak Firaun. Firaun lah, bukan Firaun Mesir, bukan Firaun Musa. Ni Raja Mesir. Diberi Hajar. Jadi diberi Hajar kepada Sarah. Jadi Sarah pun ambil lah Hajar tu jadi pembantu dia balik ke Palestin. Nabi Ibrahim ni dia sebut Hebron, dia sebut. Jauh sikit Hebron dengan Khalil. Saya tak pernah sampai. Tak tahulah siapa pernah sampai. Hebron tu sampai sekarang ni ada kubur. Dia kata kubur Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bissawab. Tapi dikatakan memang masyhur lah situ kubur Nabi Ibrahim. Masjid tu nama dia Masjid Ibrahimiyah, nama dia masjid tu. Jadi Nabi Ibrahim ni bawa balik Hajar tadi ni. Sarah bawa balik Hajar. Jadi dia pun sedekah, bukan sedekah, hadiah kan. Sarah ni hadiah kan Hajar ni kepada Ibrahim. Ambillah buat isteri lah, gitu. Jadi buat isteri. Lepas tu Hajar ni, Sarah ni tak ada anak. Tiba-tiba Hajar pun dapat anak. Bila Hajar dapat anak, dalam hadis sebut timbullah perasaan cemburu. Ni biasalah tak? Cemburulah Sarah ni kepada Hajar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cuma cemburu tu macam mana dia tak sebut detail. Kalau biasanya kalau kita jumpa detail-detail tu tak betul lah. Macam-macam lah dia kata macam ni, kata macam ni, dia buat macam ni, buat macam tu, tak betul. Tapi perasaan cemburu tu memang ada, disebutkan dalam hadis. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya bawa Hajar dan juga Ismail ni pergi ke tanah yang kosong. Tanah kosong tu ialah Mekah sekarang ni. Dibawa. Kalau ikutnya jauh ni, perjalanan daripada Palestin nak sampai ke Mekah sekarang ni, saya rasa sebulan lebih. Kalau naik unta, saya rasalah saya tak pernah naik unta. Saya pernah naik bas. Naik bas 24 jam. Saya pernah naik bas daripada Palestin. Saya tak Palestin, daripada Amman, Jordan. Masa buat haji dulu naik bas sampai ke Mekah. Jadi sampai ke Mekah ni, Nabi Ibrahim dia pergi ke Mekah ni, dia akan pergi naik unta. Dia tak naik, tapi kalau dia seorang-seorang, dalam riwayat kata dia akan naik burak. Naik burak sampailah. Kalah lah lift ke kapal terbang, kalah. Roket apa kalah, tank sampai. Tapi kalau dia lebih daripada seorang bersama dengan Hajar, dia akan berjalan macam biasa. Jadi dia berjalan dengan Hajar. Hajar ni, jadi kita ingat balik orang Mesir. Dia ni keturunan Mesir. Jadi bangsa dia ialah bangsa Kipti.
takut tersasul lebih. Jadi sedap-sedap cerita ni lupa, solawat pun lupa nanti haji. Penutup lupa. Jadi dia apa ni, dia pun bawa lah 3 orang. Jadi dia bawa lah isteri dia tu Hajar dengan Ismail yang masih kecil tu, bawa ke satu tanah lapang. Selepas daripada berjalan atas arahan Allah lah, berjalan sampai tanah lapang, dia beri bekal sedikit, satu makanan, satu bekas buah tamar, dan juga sebekas air. Dia tinggal situ. Kemudian dia kata, Hajar, duduk sinilah. Gitulah saya tak tahu cakap bahasa apa. Dia bukan bercakap bahasa Arab masa tu, bahasa dia, bahasa Nabi Ibrahim. Duduk sinilah, kata. Jadi dalam hadis bu, Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita sebut abang aku, bang, nak tinggal kita sini kau? Gitu kan. Ni orang Kelantan sikit lah. Adakah abang nak tinggal kita di sini? Begini. Iyalah. Gitu lah jawab. Ya. Ni padang pasir ni, kosong macam ni, nak tinggal kita macam ni. Jadi dia pun tanya satu perkataan. Dia kata, Allahu amaruka bihi. Dia kata, adakah Allah? Dia A tu kena panjang sikit. Dia kata, bukan Allah, dia A tu memang panjang, dia alif, 2 alif. Jadi maksudnya, adakah Allah Ta'ala yang menyuruh engkau untuk tinggalkan kami macam ni? Nabi Ibrahim jawab sepatah saja, Naam. Ya. Bila Nabi Ibrahim kata yes, Hajar pun berkata, kalaulah Allah Ta'ala yang menyuruh, mesti ada sebab dia. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan kami, tak akan tinggalkan kami begini saja. Tengok maknanya yakin tu isteri. Tarbiyah apa ni yang dibuat oleh Nabi Ibrahim kepada Hajar ni, sehingga Hajar ni walaupun asalnya daripada orang Mesir, daripada keturunan raja-raja Mesir yang tak beriman, tapi dia boleh jadi orang yang sangat kuat iman dia. Dia yakin pada Allah. Nabi Ibrahim pun balik. Ini bila balik ni disebutkan dia naik buraq. Dia bukan berjalan kaki. Kalau tak sebulan pula nak sampai. Sarah tunggu sana tu. Sarah mana tak balik-balik abang kan, kata buat lari Hajar ni. Gitulah. Jadi duduklah 2 orang tu situ. Duduk 2 orang situ. Lama beberapa hari, disebut ba'da ayyam, air habis, makanan habis. Tu yang dia kejar tu. Dia berlari-lari tu. Berlari-lari cari air. Hajar ni di antara Safa dan Marwah. Yang kita buat sekarang ni as-sa'yu. Bukan sa'i, kita panggil sa'i tu, bahasa Melayu kan, tak apalah. Tapi dalam bahasa Arab as-sa'yu. As-sa'yu ni maknanya berlari, maknanya. Cari sana, nampak air sana, nampak air sana 7 kali. Tiba-tiba dia tengok anak dia, kaki tu keluar air. Air tu Zam-Zam. Air tu jadi dia takutlah, dia tangan air tu supaya air tu tak lari. Duduklah di situ dia dengan anak dia tu, makan tu, minum tu saja. Sebab itulah dalam hadis sebut yang sahih, Nabi kata kan, air Zam-Zam ni dia ikut orang yang minum dia tu. Dia minum nak niat apa? Tu kita kata niat elok-elok bila minum air Zam-Zam tu. Dia katakan menjadi makanan kepada orang yang merasa dia tu makanan. Kalau orang tu nak sembuhkan sakit, Nabi kata litashtaqa bihi, maka dia akan dapat sembuhan daripada air Zam-Zam ni. Insya-Allah kan. Dengan yakinlah kan. Kita sama jugalah. Ada orang tanya saya. Dia kata Ustaz Haruddin dulu dia baca Fatihah jadi. Saya baca Fatihah tak jadi. Memanglah kan. Kadang-kadang keyakinan tu berbeza tau. Ya. Itu. Kalau ikutnya dia tak sebut lagi Jibril. Walaupun dia kata adalah Jibril tu menolak dengan sayap-sayapnya apa tu keluar air tu. Wallahu alam, tu cerita-ceritalah. Ada riwayat macam ni, ada riwayat macam ni. Gitulah. Ada juga cerita macam tu. Betul. Betul. Ada riwayat macam tu. Ada cerita-cerita yang macam itulah. Jadi ada banyak cerita tentang macam mana keluarnya air tu. Jadi akhirnya dia tinggal di situ. Ringkas ceritalah, kita cerita ringkas
Dia tinggal di situ berdua ni. Ada satu bangsa Arab. Ni Arab. Dia ni bukan Arab ni. Kita tengoklah Hajar ni orang Mesir. Nabi Ismail ni budak. Baby lagi. Baby tak tahu nak bercakap apa lagi kan. Tiba-tiba lalu satu bangsa. Satu kaum, satu kabilah. Lalu kawasan tu. Kabilah ini nama dia kabilah Jurhum nama dia. Jurhum. Kabilah ni orang Arab daripada Yaman asal dia. Dia lalu tempat tu, tiba-tiba dia tengok burung macam kita. Burung ada terbang. Biasanya kalau orang Arab ni ada burung mana ada air. Macam tu. Ikut dia punya ni lah pengalaman dia. Bila dia tengok ada burung, dia pergi tempat tu, dia tengok dua orang saja. Ada perempuan seorang dengan anak dia. Jadi dia pergi, kalau ikutnya dia ramai. Ini nak cerita di antara orang Arab ni sifat dia tak, kadang-kadang dia baik. Dia tak jahat. Walaupun dia ni ganas, tapi dia ni baik. Dia tak pergi ambil. Kalau kita tengok, alah budak dua ni bunuh sudahlah, bunuh lelaki, bunuh, kita ambil lah air ni. Tak, dia pergi minta izin. Boleh tak kami tinggal di sini? Jadi Hajar kata boleh, tapi ni air ni milik kami. Sebab itulah sampai daripada dulu sampai sekarang dia anggap bahawa ini adalah milik keturunan Nabi Ismail. Walaupun orang lain, orang Arab mana-mana pun tak boleh. Dia sama juga dengan kunci Kaabah tu. Kunci Kaabah sampai sekarang, kunci Kaabah tu dimiliki oleh satu kabilah daripada kabilah Arab, yang mana mereka ni pegang kunci Kaabah tu sejak daripada zaman Nabi lagi, sebelum zaman Nabi. Kunci Kaabah tu sejak daripada Nabi Ibrahim bina, kaum tu pegang tu. Nabi SAW masa pembukaan kota Mekah ni, Nabi tak ambil kunci tu. Nabi panggil kaum tu, mana dia ni? Ambil kunci ni, milik kamu, dia kata. Jadi sebab tu sampai sekarang ni saya tak sempat tanya lah tapi maknanya kabilah yang pegang kunci tu ialah tu kabilah tu yang pegang sampai sekarang ni kunci Kaabah tu. Maknanya kalau dia tak benar, orang tak boleh masuk. Walaupun Raja Saudi ke menteri mana pun tak boleh. Dia ada kuasa tu. Itu secara teorinya macam tu lah. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni, minta maaf, Nabi Ismail ni dia ni bila dia dah membesar, dia dah besar jadi muda, nak kahwin. Nak kahwin dengan siapa? Kahwinlah dengan orang Jurhum tadi tu. Jadi akhirnya anak-anak keturunan Nabi Ismail ni dipanggil sebagai Arab Musta'rabah, dipanggil Arab yang asalnya bukan Arab tapi jadi Arab. Gitu. Kalau kita ni ada juga lah kan, orang apa ni, orang Arab jadi Melayu, ada juga kan gitu kan. Keturunan-keturunan sana macam tu. Jadi ini orang bukan Arab tapi jadi Arab. Tu kisah dia lah. Sampailah selepas daripada tu mereka ni bertambah ramai, sampailah mereka sampai sekarang ni orang Arab ni menguasai tempat. Tu cerita tentang. Jadi Nabi Ibrahim ni dia tak datang ke tengok anak dia? Takkanlah tinggal macam tu. Dalam riwayat sebut dia datang sebanyak 4 kali sahaja. 4 kali sahaja. Kali pertama masa hantar. Kali kedua dia datang ziarah cari anak dia, mana Ismail. Orang tunjuk ni rumah Ismail. Tengok-tengok keluar perempuan. Perempuan keluar tu dia kata dia adalah isteri Ismail. Nabi Ibrahim tanya, dia tak kenal ni pak mertua dia ni. Dia pun tanya, bagaimana kehidupan? Okey. Ni saya cakap bahasa kita lah. Okey. Tak okey, dia kata. Apa yang tak okeynya? Susah. Mengadu ke pakcik tua tu. Pakcik tua tu kata tak apalah, nanti kalau suami awak balik, beritahu suruh tukar bingkai pintu boleh. Dia tak tahu apa. Jadi dia balik, Nabi Ibrahim balik ke Palestin. Nabi Ismail balik daripada memburu. Dia cerita, isteri dia cerita, ada orang tua datang, gini. Dia tahulah, ni bapak dia lah ni. Lalu dia ada pesan apa? Dia pesan suruh tukar tu bingkai. Dia tanya, jadi dia tanya, awak tahu tak maksud apa tu? Yang pertama. Yang kedua dia tanya, kenapa awak tahu tak maksud tu? Maksud tu awak lah. Tukar awak lah, mana ceraikan awak, suruh kahwin dengan orang lain. Tu
Datang pula, dah kahwin dengan orang lain, datang pula kali yang ketiga Nabi Ibrahim ni. Tak ada juga, pergi berburu juga. Jadi dia tanya lagi, jumpa perempuan lain pula ni, macam mana kehidupan? Oh, okey, semua okey. Tak apalah, nak balik dah. Pak cik pun balik, Ibrahim Ismail balik. Ada cerita macam mana, dia pesan apa? Dia kata kekalkan pintu tu, jangan ubah. Jadi dia pun kata artinya kekalkan awak lah. Ada satu riwayat lagi tambah, ialah semasa Nabi Ibrahim ni datang, semasa dia kecil, semasa bukan kecil, sebelum masa muda, masa suruh sembelih. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Saffat. Jadi kali yang keberapa tu wallahu alam. Tapi cerita tu memang sahih, iaitu Nabi Ibrahim datang menyembelih Nabi Ismail, nak sembelih Nabi Ismail, tapi Allah Taala tukarkan dengan kibas. Jadi tu kali-kali yang Nabi Ibrahim. Jadi orang Arab keturunan daripada Nabi Ismail ni, itulah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tu? Yang mana tu? Yang mana tu? Sembelih tu? Riwayat tu kata, ada yang kata umur ni, ada yang kata umur ni, macam-macam riwayat ni. Dia bukan masa baby, bukanlah, tapi dia kata masa muda dah. Masa muda dah, mak dia dah besar dah. Umur berapa tu wallahualam, dia tak sebut lah. Tak tahulah tu. Tapi dia katanya, maknanya dia datang, dia kata Allah Ta'ala kata sembelih kamu. Nabi Ismail kata insya-Allah aku sabar. No problem lah, dalam Quran sebut. Itu hebatnya Nabi itu. Jadi insya-Allah kita cukup dulu setakat ni pada malam ni. InsyaAllah tu nampaknya mukaddimah yang ketiga, part 1 baru. Baru part 1, tak tahu part kedua bila lah. Jadi insyaAllah kita tutup sikit lah insyaAllah dengan sama-sama kita bersolawat, solawat syifaat insyaAllah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi keringanan kita, keselamatan daripada segala bala bencana dan juga segala penyakit-penyakit insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada saya insya-Allah kita tangguhkan dengan membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.